Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi al-ghurril mayamin wa ashabihi al-hudatil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kuliah Sirah dan Syama'il untuk mengingati sama-sama dan menambahkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menambahkan ilmu kita tentang sejarah dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencahayakan hati kita, mencahayakan perjalanan hidup kita. Barang siapa yang mengikuti cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melantikkan Rasulullah SAW sebagai qudwahnya di dalam hidup ini, maka perjalanannya akan menjadi lancar dan penuh dengan keberkatan dan cahaya. Moga-moga insya-Allah perjalanan hidup kita semua seperti perjalanan hidup Rasulullah SAW, penuh dengan keberkatan dan kuat dan semangat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita masih bincang tentang Ghazwah Badar Al-Kubra. Hari ini atau malam ni siri yang ke-8. Masih cerita tentang kisah-kisah berjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat daripada Madinah kepada Badar. Juga berjalanan tentera Quraisy atau orang Makkah daripada Makkah sehingga Badar, kawasan yang bernama Badar. Malam kita cerita beberapa cerita yang paling penting kita perlu mengingatinya hari ini, iaitu semalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas interview dua hamba itu yang ikut tentera Quraisy, hasil Rasulullah SAW interview dengan mereka, Rasulullah SAW dapat tahu di manakah sekarang orang Quraisy, juga berapa jumlah tentera orang Quraisy yang keluar daripada Makkah. Dan untuk mengetahuan kalian semua, sehingga sekarang Abu Sufyan yang membawa air Quraisy, iaitu harta Quraisy, dia belum lagi tahu Muhammad sampai ke mana dan kawan mereka orang Quraisy sampai ke mana. Dan dia sekarang masih risau dan takut kalau Muhammad dengan sahabatnya tahan harta Quraisy itu. Jadi Abu Sufyan bersungguh-sungguh mencari ada tanda tak Rasulullah sampai di depan jalan mereka. Di kawasan yang orang Quraisy tunggu di sana, macam rehat sikit sebelum mereka bergerak kepada Padang Badar, tempat perang Badar. Ketika mereka sebelum mereka bergerak dari Makkah, orang Quraisy ini, ada satu lelaki daripada keluarga Bani Abdul Muttalib, dia mimpi sahaja, mimpi itu datang saja, bukan dengan sengaja.
Dia mimpi ada satu orang yang naik kuda dan dia berdiri di depannya. Dia kata kepada dia, Abu Jahal telah mati, Utbah telah mati, Syaibah telah mati. Dan dia sebut beberapa nama yang memang mereka akan mati di Perang Badar sekejap lagi. Yang mereka keluar untuk Perang Badar itu. Dan dia kata di dalam mimpi itu, selepas dia menyebutkan perkara itu, yang naik atas kuda ni dalam mimpi saja. Selepas dia menyebutkan perkara ini, dia bunuh cucuk unta dia. Dan unta dia lari, belum lagi jatuh mati. Dia lari dan dia pusing kepada kaimah-kaimah dan timba duduk orang Quraisy semua. Setiap satu kaimah timba duduk mereka kena sedikit daripada darahnya. Lelaki itu bangun dari tidur, terkejut yang daripada keluarga Abdul Muttalib. Dia tanya kawan-kawan dia yang dekat-dekat, dia kata, ada siapa-siapa nampak tak yang orang yang naik kuda dan naik unta ni tadi? Mereka kata, tak nampak. Bila pula ada di sini? Kata, ya Allah, saya rasa macam mimpi tapi macam betul. Dia sebab mimpi tu macam betul. Tetapi sebab itu dia rasa macam perkara tu macam benar, tetapi perkara tu mimpi. Dia kata, nanti dia ceritalah kepada orang Quraisy, saya tadi mimpi macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata orang tu dalam mimpi, dalam tidur, Abu Jahal akan mati, Utbah akan mati, Syaibah akan mati, dan orang ini semua akan mati di Badar. Maka tersebar pula viral. Orang kata viral. Viral terus mimpi itu di askar atau tentera orang Quraisy semua. Sehingga cerita itu dan mimpi itu sampai kepada telinga Abu Jahal. Selepas sampai kepada telinga Abu Jahal terus menyatakan, Qad ji'tum bikadhibi Bani Abdul Muttalib ma'a kadhibi Bani Hashim. Engkau wahai Bani Abdul Muttalib berdusta sama seperti Bani Hashim itu. Bani Hashim maksudnya keluarga Rasulullah. Sebab dia tuduh Bani Hashim semua berdusta kerana Rasulullah dari mereka. Ini jahatnya Abu Jahal. Dia kata, telah berkumpul pula sekarang penipuan Bani Hashim juga penipuan Bani Abdul Muttalib. Dalam riwayat yang lain dia kata, baguslah sebelum ni Bani Hashim mengaku ada Nabi dari golongan mereka, iaitu Muhammad, dan itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Jahal yang mendustakan. Dia kata sekarang pula bukan Bani Hashim sahaja mengaku ada Nabi dari mereka. Bani Abdul Muttalib pula dah mimpi lah, dalam mimpinya dah bagi khabar ada orang itu akan mati, perkara yang belum lagi jadi. Engkau semua wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai keluarga Muhammad lah, kerabatnya, keluarganya, engkau semua berdusta lah. Engkau semua akan tahu siapa yang akan dibunuh esok. Esok itu akan jadi Perang Badar. Hari yang kedua tu akan jadi Perang Badar. Engkau semua akan tengok siapa yang akan dibunuh. Kami, yang kau sebut nama saya, Abu Jahal, atau Muhammad dan kawannya. Lepas tu orang yang orang Bani Abdul Muttalib tu diam saja. Mereka semua tak balas dan tak layan Abu Jahal sebab mereka tahu lidahnya sangat kotor Abu Jahal ini. Dia kalau gaduh dia hentam habis-habis. Jadi mereka biarkan saja. Ada satu juga kejadian yang terjadi di tengah askar atau tentera orang Quraisy. Sebelum mereka keluar, atau waktu mereka baru keluar daripada Makkah, menuju kepada Badar. Iaitu, Abu Jahal, dia sembelih 10 ekor unta untuk tentera supaya mereka semua makan. Salah satu unta daripada 10 yang Abu Jahal sembelih,
dia masih lawan dan dia dapat berdiri dan lari. Selepas mereka cucuk dia. Selepas mereka cucuk, dia dapat lari. Dan selepas dia lari, darahnya kena semua kaimah-kaimah dan timba duduk askar yang ada di kawasan itu. Sangat sama seperti yang dimimpi oleh lelaki yang tersebut yang daripada keluarga Abdul Muttalib. Yakni mimpi itu macam terjadilah betul. Ada satu unta disembelih, darahnya semua kaimah, yakni semua kabilah yang mereka duduk rehat di tempat kaimah mereka tu, kaimah mereka kena darah sedikit. Seolah-olah itu satu tanda buruk bagi mereka, iaitu mereka akan kalah di Perang Badar ini dan ada orang dikata sembelih bukan cucu. Bukan. Ada orang komen. Kalau unta bukan sembelih. Kalau unta dikena cucuk di sini sebab unta susah dibaringkan dan susah disembelih. Jadi cara untuk unta kita kena cucuk dulu di bawah lehernya. Ada lubang dekat bawah, cucuk di sana. Lepas dia habis barulah sembelih. Itu cara korban atau sembelih unta. Kalau lembu dan kambing itu memang tak boleh cucuk, itu kena sembelih macam biasa. Fahimtum? Wahakadha. Jadi ramai daripada orang Quraisy memandang perkara itu mereka memandang bahawasanya itu adalah tanda buruk. Apanya? Iaitu unta itu lepas bangun lari, kaimah-kaimah kabilah Arab semua yang ada di Quraisy yang mereka nak berang Muhammad, semua kena darah sikit. Seolah-olah setiap satu kabilah akan meninggal salah satu, dua atau tiga atau beberapa orang daripada kabilah itu di Perang Badar. Jadi kerana kejadian itu, ramai orang merasa negatif terus. Rasa negatif dan rasa tak tenang nak keluar Perang Badar. Dari waktu tu, ada satu kabilah namanya Bani Adi. Iaitu kabilah Umar bin Al-Khattab. Tapi Umar bin Al-Khattab Muslim. Kabilah dia, kampung dan kabilah dia, mereka pusing patah balik kepada mereka. Mereka kata kami tak nak keluar sebab kami dah rasa negatif dan rasa perkara ni ada tanda buruk lah, kita dah nampak, Allah dah tunjuk kita. Cuma Abu Jahal dia tidak setuju dengan perkara tu. Dan dia setiap hari dan setiap waktu dia lagi menggerakkan semangat orang Quraisy supaya mereka keluar dan lawan bunuh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Nanti setiap hari satu orang daripada orang kaya orang Quraisy belanja tentera itu 10 ekor unta untuk mereka makan. Setiap hari mereka habiskan 10 ekor unta sebab jumlah mereka 1000 orang. Jumlah mereka 1000 orang. Sehingga yakni mereka sampai kepada waktu perang, maka mereka tidak mereka dah tidak sibuklah dengan makan sembelih, tak ada masa. Setiap satu orang dia kena makan daripada makanan yang dia bawa sahaja. La ilaha illallah. Lepas tu di sini, sebelum Rasulullah SAW bergerak kepada, sebelum Rasulullah sampai kepada air berigi Badar. Badar itu macam berigi atau kolah. Sebelum Rasulullah SAW sampai kepada sana, ada dua sahabat daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar daripada tentera kawasan tentera Rasulullah. Mereka pergi kepada berigi atau kolah yang bernama Badar untuk minum dan untuk mengambil air. Tapi terjadinya perkara yang mereka tak sangka. Apa jadi? Selepas mereka sampai ke sana, kepada kawasan air, mereka jumpa dua wanita dan ada satu bacik. Dua wanita itu bergaduh. Satu dia minta macam hutan dia. Dia minta hutan dia daripada perempuan yang lain. Maka perempuan yang
Lagi satu dia kata kepada perempuan tu yang marah dia, please maafkan saya, maafkan saya, bagi saya masa lagi, esok harta Quraisy akan sampai kepada sini, dibawa oleh Abu Sufyan. Maka saya akan kerja untuk mereka, mereka akan bagi saya upah dan saya akan bayar kepada kamu. Bakcik yang sebelahnya, dia kata, benar kata dia, esok akan sampai Abu Sufyan. Dua sahabat duduk mendengar. Dua sahabat Nabi SAW duduk mendengar. Dua pergaduhan dan borak-borak dua wanita tu. Sebab mereka dapat berita yang lama mereka tunggu nak dapatkannya. Iaitu di mana sudah sampai Abu Sufyan ni. Abu Sufyan dah sampai ke mana. Jadi mereka tak tahu. Dan mereka tak tahu Abu Sufyan di hari apa akan sampai kepada air Badar ini. Akhirnya dua sahabat ni dapat berita. Jadi mereka balik, lepas minum dan penuhkan macam betul-betul mereka dengan air, mereka balik dengan segera laju kepada Rasulullah SAW dan tembak tentera Islam. Mereka terus pergi memberitahu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami sudah dapat berita gembira. Kita dah tahu Abu Sufyan sampai mana. Dan kita tahu esok Sufyan ada di mana, Abu Sufyan. Jadi senang kita boleh mengambilkan harta Quraisy. Selepas dua lelaki ni, yang sahabat Nabi SAW, pulang kepada kawasan Rasulullah dan sahabat, Abu Sufyan, dia datang satu orang. Dia biarkan harta Quraisy belakang bukit, jauh. Di tengah jalan. Dia jalan dengan segera kepada depan, dia nak tengok, cek, bagus. Jalan aman, selamat atau ada bahaya. Jadi selepas sampai kepada air di sana, dia minum dan dia tanya bakcik tu. Dia kata, fokuslah sikit, tengok macam mana kebijaksanaan Abu Sufyan ni. Dia belum lagi masuk Islam waktu tu. Tapi dia bijak. Orang Arab dahulu yang Badui, mereka tak pandai baca, tak pandai tulis. Tapi Allah bagi mereka kemahiran yang lain. Yang luar biasa kemahiran mereka. Yakni bijak, firasat, sebagainya. Banyak orang Arab dahulu memiliki ilmu-ilmu yang sudah hilang daripada dunia pun. Walaupun mereka Badui yang tidak boleh baca, tidak boleh tulis. Abu Sufyan tanya bakcik tu, dia kata, ada apa-apa berita yang menakutkan? Aku Abu Sufyan, bawa harta Quraisy semua. Dia kata, oh, tenang je, Muhammad tak lalu dari sini, tak ada siapa-siapa. Dia kata, tak ada siapa-siapa datang sini, tak ada apa. Dia kata, tak pasti, tapi tadi saya nampak ada dua lelaki. Mereka berhentikan unta mereka di bawah pokok itu. Kemudian mereka minum, penuhkan betul-betul air mereka, lepas tu mereka bergerak. Diam, tidak bercakap, tidak memberitahu mereka siapa. Abu Sufyan dia kata, tak tahu ke mereka sahabat Muhammad ke atau orang kita, orang Quraisy? Dia kata tak tahu. Itu saya tak tahu. Maka Abu Sufyan dia kata, di mana duduk unta mereka? Ini ilmu Abu Sufyan. Bijaknya, cerdiknya Abu Sufyan. Dia kata dekat sana. Dia duduk di sana tunggu. Dia pergi di tempat duduknya unta dua sahabat itu. Dia ambil berak. Dia ambil berak unta itu, unta mereka. Dia ambil berak unta mereka dengan tangannya, kemudian dia hancurkan berak itu dengan tangannya. Pasti kamu semua merasa bilik sangat. Kenapa Abu Sufyan? Yakni apa cara ni? Yakni cara ni dia akan memberi faedah apa atau ilmu apa untuk Abu Sufyan supaya dia boleh tahu yang dua orang ini sahabat Muhammad atau tak. Dia pergi kepada berak unta mereka dan hancurkannya dengan tangan. Tahu apa tanda itu? Apa maksud Abu Sufyan buat macam tu? Dia kata, dia lepas hancurkan berak unta itu, dia jumpa di dalam berak unta itu banyak biji-biji kurma. Dia jumpa beberapa biji-biji yang dalam kurma. Jadi Abu Sufyan dengan bijaknya dan caranya mencari berita dan khabar, dia terus menyatakan, Wallahi ala ifu Yathrib.
Dia kata. Dia terus dapat tahu unta itu unta sahabat Nabi Muhammad SAW. Macam mana? Dia kata, unta ini beraknya ada biji kurma. Unta kita di Makkah dan unta kabilah dan kampung-kampung di sini, unta kita tak makan kurma. Unta yang ada di Madinah, unta itu memang makanannya makanan kurma. Jadi dia makan kurma. Sebab itu Abu Sufyan dia kata, macam mana saya nak tahu dua lelaki itu sahabat Muhammad atau tidak? Macam mana nak pastikan? Dia kata, akhirnya berak unta mereka. Saya akan cek itu. Kalau berak unta mereka tu dalamnya ada biji kurma, maknanya unta itu dari Madinah. Dan unta itu dari Madinah maknanya tuan dan yang memiliki unta tu sahabat Muhammad SAW. Sebab dia dah dapat berita yang Rasulullah keluar untuk mengambil harta Quraisy itu. Maka Abu Sufyan dia bulan kepada jemaah yang menjaga harta Quraisy yang di tengah jalan, dia balik dengan segera, dia suruh mereka tukarkanlah perjalanan kamu. Jangan ikut perjalanan ini sebab Muhammad dan sahabatnya esok akan ada di kawasan ini. Kalau mereka jumpa kita, akan ambil harta kita. Bejaknya Abu Sufyan. Lepas tu Abu Sufyan dia balikkan, dia tukarkan. Macam tukar lokasi atau tukar jalan lah. Sebab perjalanan kepada Makkah ada beberapa jalan boleh ikut. Cuma ada banyak perjalanan yang jauh. Jadi Abu Sufyan di waktu tu dia pusing dan terpaksa mengikuti perjalanan yang sangat jauh supaya menyelamatkan harta Quraisy daripada Rasulullah dan sahabatnya. Subhanallah. Selepas Abu Sufyan merasa aman, alhamdulillah, baik, dah tak ada bahaya, dan Abu Sufyan merasa yakin dan confirm harta Quraisy sudah selamat. Sebab apa? Sebab dia dah tahu tempat Muhammad di mana dan dia dah ikut perjalanan yang jauh dari Rasulullah. Juga dia tahu tentera Quraisy akan menghadapi dengan tentera Muhammad. Jadi Rasulullah takkan sampai kepada harta Quraisy kecuali kalau dia berlanggar dan bertemu dengan tentera Quraisy. Selepas Abu Sufyan merasa tenang, harta Quraisy selamat, jadi Abu Sufyan dihantarlah satu lelaki daripada orang yang ikutnya pergi kepada tentera Quraisy dan cari mana Abu Jahal, pergi jumpa dia, bagi tahu kepadanya khabar gembira ini, iaitu, gembiralah wahai orang Quraisy, harta kamu semua selamat, Muhammad takkan sampai kepadanya. Saya sekarang sudah ikut jalan lain dan 1 hari 2 hari sahaja akan sampai kepada Makkah. Jadi Muhammad takkan dapat kejar kita. Ajib. Selepas sampai mesej itu kepada Abu Jahal, dan Abu Sufyan dia kata kepada Abu Jahal, dia kata, wahai Abu Jahal, kembalilah kepada Makkah, balik. Tidak perlu berang kepada Muhammad dan sahabatnya, tidak perlu berjuang, tidak perlu berang, kerana tujuan kamu semua keluar dari Makkah bukan untuk berang, bahkan untuk menyelamatkan harta. Dan harta alhamdulillah dah selamat. Jadi jomlah, jom balik kepada Makkah. Tak perlu pergi kepada Badar. Selepas sampai mesej itu kepada Abu Jahal, naik bola jahiliyah Abu Jahal, kebodohan Abu Jahal, kemarahan Abu Jahal, dan macam ta'assub Abu Jahal di waktu tu dinaik terus. Dia kata, wallahi la narji', demi Allah kami takkan pulang kepada Makkah sehingga kita sampai kepada Badam Badar di sana dan kita duduk 3 hari di sana. Kita akan sembelih beberapa ekor unta setiap hari, 3 hari mereka makan. Saya akan belanja tentera semua makan 3 hari dan kita akan main gendang-gendang dan kita akan suruh perempuan nyanyi-nyanyi dan kita semua akan joget gembira. Supaya orang Arab dan kabilah Arab semua dengar tentang keluar kita ini dan berlawanan kita kepada Muhammad, dan Muhammad tahu siapa kita ini. Juga orang Arab semua selepas ini merasa hormat dan hebat kepada kita. Sombong, bodoh,
kibir semuanya pada Abu Jahal. Allahu Akbar. Maka lelaki itu yang sampaikan berita kepada Abu Jahal jawab kepadanya begitu. Dia balik kepada Abu Sufyan. Dia kata, Abu Sufyan, aku dah sampaikan mesej kamu kepada Abu Jahal. Saya suruh dia balik kepada Makkah. Tak payah bernama Muhammad. Tapi dia kata, macam ni. Dia kata tak. Dia akan duduk di Badar 3 hari. Takutkan Muhammad, takutkan orang Arab semua sombong nak tunjuk kekuatannya, kuasanya. Kita Quraisy, kita lah, betul-betul macam-macam dia cakap Abu Jahal. Maka Abu Sufyan di waktu itu dimatang dan dibandai. Dia kata, hadza baghi. Dia kata, ini dah melampau dah. Ini dah melampau. Mau bertemasah. Bertemasah tu apa? Ada orang tulis mau bertemasah. Walhasil yani Abu Jahal dia nak tunjuk kesombongan dia. Maka Abu Sufyan jawapannya matang. Dia kata, kalau begitu aku rasa ini dah melampau. Abu Jahal melampau. Dan melampau ini adalah kekurangan dan perkara negatif. Maka aku tak rasa tenang dengan kesombongan dan melampau cara Abu Jahal ini melampau. Abu Sufyan sendiri dah tak rasa selesa dengan cara Abu Jahal sombong sangat dan melampau tunjuk kibir dia. Macam konsert. Bagus. Walhasil hakadha, yani Abu Jahal dia nak tunjuk sombong dia dan dia sangka. Masalahnya persangkaannya tu semua tak jadi. Bahkan dia sudah dibunuh di Badar. Kalau dia dengar nasihat Abu Sufyan, balik kepada Makkah, dia akan selamat. Tetapi inilah akibat sombong, kibir dan melampau batas. Di waktu itu, dan saya akan habiskan kuliah ini dengan cerita ni yang bagus juga. Kisah ini bagus, banyak manfaat. Selepas Abu Jahal menjawab begitu dan tentera Quraisy semua sudah sampai kepada mereka ucapan Abu Sufyan, iaitu harta kamu semua sudah selamat dan dia akan sampai kepada Makkah sekejap lagi. Maka ramai dari mereka bersetujulah dengan kata Abu Sufyan. Mereka semua kata, kami pun kita tak nak beram Muhammad. Kita nak selamatkan harta kita je. Jadi sekarang tak perlulah kita sambung perjalanan kita pergi berang kepada Muhammad. Abu Jahal asyik tegur kabilah ini, kabilah itu. Kalau jadi marah mereka, mengamuk kepada semua orang. Jangan balik kepada Makkah. Teruskanlah perjalanan kamu. Teruslah berdoa kepada Muhammad. Bunuhlah Muhammad dan sahabatnya. Marilah. Inilah kesempatan kita. Dia kata, inilah kesempatan kita. Kita ramai, Muhammad sahaja dengan sahabatnya 300 lebih. Kita 1000 lebih. Kita boleh habuskan mereka dengan habis-habisan daripada atas muka bumi ini. Allah. Sombong dan melampau dan sangat-sangat bersangka dengan dirinya. Ada satu kabilah namanya kabilah Bani Zuhrah. Mereka keluar juga dengan Abu Jahal. Mereka nak berang Rasulullah untuk mentahankan harta mereka. Selepas mereka mendengar Abu Sufyan kata harta sudah selamat, maka mereka terus bertah balik. Dan jumlah mereka 100 orang. Dan perkara itu membuat Abu Jahal rasa geram. Dia rasa geram dengan Bani Zuhrah. Dia pergi kepada Bani Zuhrah. Dia kata kepada mereka, kepada pemimpin mereka. Dia kata, janganlah balik. Duduklah bersama kita. Beranglah Muhammad. Mereka kata, pemimpin Bani Zuhrah, dia kumpulkan orang kampung dia. Dia kata, wahai orang kampung saya pemimpin kamu semua, dengar dan taat. Kami sekarang akan pulang kepada Makkah. Kita takkan teruskan perjalanan berang kepada Muhammad. Ini melampau. Sebab selamat tu harta kita. Untuk apa kita nak berang Muhammad? Dan kalau kamu rasa itu kekurangan, dan sebab kamu rasa aku takut sebagainya nak tuduh saya macam mana pun, aku setuju. Tuduhlah saya apa-apa, aku boleh terima. Tetapi
kembali kepada Makkah. Baliklah kepada Makkah dan janganlah mendengar kata orang ini. Dia kata, jangan mendengar perkataan orang ini. Dan dia buat isyarat kepada Abu Jahal. Dia hina Abu Jahal di depan orang kampungnya dan di depan orang lain. Dia kata, jangan dengar orang ini. Jangan dengar dia, dengar saya. Ini orang melampau dan terlalu dendam kepada Muhammad. Iaitu Abu Jahal. Nanti selepas mereka dah senyap sikit macam tu, di waktu tentera, di waktu mereka rehat, pemimpin Bani Zuhrah ini yang suruh orang kabilahnya balik kepada Makkah sebelum dia pulang kepada Makkah, sebelum mereka bergerak keluar daripada kawasan tentera Quraisy, dia kata lebih baik aku nak jumpa Abu Jahal, kita dua orang sahaja, kita bincang, nak pastikan ceritanya. Baik. Selepas dia menarik Abu Jahal, dia kata, Abu Jahal, aku nak cakap dengan kamu tapi rahsia, kita dua orang saja. Dia kata, baik. Dia pergi jauh macam tu. Dia kata, aku nak tanya kamu satu soalan. Tapi kamu kena jujur, terus terang. Kena jujur dalam jawapan kamu. Dia kata, baik, apa dia? Tanya. Dia kata, atara Muhammadan yakzib? Dia tanya Abu Jahal soalan ini. Dia kata, adakah kamu melihat Muhammad ini berdusta, tipu? Yakni dengan mengaku dirinya Nabi. Macam tu. Betul ke? Kamu rasa betul-betul ke? Atau kamu berlakon je kata Muhammad berdusta? Kamu betul ke tak? Kamu betul nampak Muhammad tipu, berdusta? Abu Jahal dipandang kanan kiri, dia tak nak orang dengar jawapannya. Dia kata, ma kadzaba qat, kunna nusammihi al-amin. Abu Jahal sendiri dia jawab kepada pemimpin Bani Zuhrah. Dia kata, tidak pernah dia berdusta, tidak pernah dia tipu dalam kehidupannya. Abu Jahal sendiri dia kata. Dia jawab kepada dia kata, Muhammad ni tak pernah tipu. Bahkan sebelum dia mengaku dirinya Nabi pun, dari masih di muda pun, kami memang memanggilnya As-Sadiq Al-Amin. Orang yang jujur dan beramanat. Memang dia tak pernah tipu. Ini jawapan Abu Jahal. Oh, dia kata, oh jadi apa yang kamu buat ini lumah? Nak beram Muhammad lah, nak hasutkan Muhammad lah, macam-macam kau buat untuk Muhammad. Dia kata ceritanya macam ni. Kabilah saya dengan kabilah Bani Hashim, iaitu kabilah Rasulullah SAW. Kami berlumba-lumba di dalam kebanggaan jahiliyah di zaman dahulu. Mereka belanja orang, kita belanja orang. Mereka ada satu kebanggaan, kita ada kebanggaan. Jadi kita macam berlumba-lumba. Apa-apa yang mereka ada, mereka rasa bangga dengan perkara tu, kita boleh lawan dan kita boleh juga jadi macam mereka. Nanti tiba-tiba muncul pula daripada golongan mereka seorang Nabi. Dari mana kita nak dapatkan perkara ini? Perkara ni amat susah. Kita tak boleh dapatkan seorang Nabi daripada kabilah kita supaya kita boleh lawan Bani Hashim dan kita berlumba-lumba di dalam jahiliyah tu. Jadi, aku merasa lebih baik aku tidak setuju dengan kenabian orang mereka iaitu Muhammad dan saya musuh dia dan kita akan mendustakan dia supaya mereka tidak menang atas kita. Subhanallah. Yakni sebenarnya kehidupan Abu Jahal yang dia musuh Rasulullah, dia hasutkan Nabi SAW, perkara tu semua sebenarnya dendam, jahiliyah, bodoh, sombong, kibir, dan yakni untuk apa dikata alasannya supaya kabilah Muhammad ini tak jadi lebih bangga daripada kabilah kita. Itu ceritanya dengan cara ringkas. Cerita kemusuhan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Na'udzubillah min zalik. Lelaki itu iaitu ketua Bani Zuhrah selepas mendengar jawapan Abu Jahal begitu, dia kata, oh, dia terkejut. Dia sebenarnya sebelum ni dia fikir Abu Jahal dia memang yang tak percaya Rasulullah betul-betul dan dia rasa pun mungkin juga Muhammad berdusta, tipu. Tapi akhirnya dia nampak Abu Jahal sendiri yang mengaku Muhammad ini tak pernah tipu.
tak pernah tipu. Dan dia dah jelaskan yang dia ni sebenarnya dia hasad kepada Muhammad dan kabilah Muhammad SAW. Maka ketua Bani Zuhrah dia kata, taklah aku sekarang lagi kumkum dan lagi yakin akan balikkan kampung saya, orang kampung saya. Sebab apa? Aku dah tahu. Sebenarnya Abu Jahal ni, dia perkara yang negatif dan perkara yang sangat buruk untuk orang Quraisy dan orang Makkah semua. Dia akan bawa remaja-remaja Makkah semua untuk dibunuh, untuk sahaja kurban, untuk hasad dan dendamnya sahaja. Maka selepas tu dia bangun dari depan Abu Jahal, dia kata, yakni apa? Aku tak akan ikut kamu, aku tak akan keluar bersama Muhammad. Dia suruh kabilahnya, jom keluar. Dia balikkan kabilahnya semua keluar kepada bulan kepada Makkah, tidak hadir di Perang Badar. Sebab itu kabilah Bani Zuhrah ni tidak ada satu pun dari mereka yang hadir Perang Badar sebab mereka balik. Sebab mereka balik kepada Makkahul Mukarramah dari tengah jalan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebenarnya di waktu itu pun ada satu kabilah juga yang nak balik kepada Makkah. Mereka tak nak pergi kepada Badar. Tak nak berang Rasulullah. Iaitu apa? Kabilah Rasulullah. Iaitu Bani Hashim. Sebab Bani Hashim tidaklah semua mereka masuk Islam. Ramai dari mereka pun tak masuk Islam. Jadi mereka keluar sekali, yakni ikut orang kampung mereka, orang negeri mereka, berang sekali dengan orang Makkah. Sama-sama. Tapi selepas mereka mendengar harta dah selamat dan nampak Abu Jahal macam mana kuat dendam kepada Rasulullah, dan yang lebih ramai, yang lebih banyak daripada pemimpin Quraisy, mereka setuju kalau mereka balik kepada Makkah. Jadi mereka dah siapkan barang mereka nak balik kepada Makkah, itu Bani Hashim. Tetapi Abu Jahal dia kata kepada tenteranya semua, tahankanlah orang kampung ini, orang kampung Bani Hashim. Janganlah Bani Hashim pulang kepada Makkah. Mereka tak nak ikut kita kerana tak nak berang kepada Muhammad, orang kampung mereka. Jadi paksa mereka hadir berang dengan kita. Nauzubillah min zalik. Abu Jahal ini bukan hanya menjemput kecelakaan kepada dirinya sahaja, bahkan menjemput kecelakaan itu kepada ahli Makkah dan Quraisy semua kampung-kampung Arab. Sebab itu ramai daripada orang yang bintin dan orang yang besar yang hebat di Makkahul Mukarramah, mereka mati di dalam keadaan kafir di Perang Badar semuanya oleh asbab siapa? Asbab Abu Jahal. Asbab Abu Jahal. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta dan rindu dalam hati kita, menambahkan ilmu kita terhadap Rasulullah SAW. Sentiasa kita mengingati Rasulullah SAW, memperbanyakkan baca selawat atas Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita insyaAllah istiqamah mempelajari sirah dan sejarah Rasulullah SAW. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tunggu kita di pukul 10 insyaAllah kita akan sambung kuliah hadis insyaAllah di pukul 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.